Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Mei bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Lebih dari 3,000 kenderaan diarah berpatah balik kerana cuba melakukan perjalanan rentas negeri untuk pulang ke kampung tanpa alasan munasabah semalam, kata Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob. Katanya jumlah itu meningkat lebih 2 kali ganda berbanding kemarin. Daripada 1,000 lebih yang kita anggap tinggi semalam, hari ini 3,200 lebih. Bermakna yang berminat nak balik kampung ni masih lagi ramai dan cuba untuk melepaskan daripada sekatan jalan raya. Setakat ini pihak polis tegas dan tidak membenarkan sesiapa pun untuk merantasi negeri. Sementara itu, kerajaan memutuskan untuk mengenakan caj sebanyak 50% kepada semua warga negara Malaysia yang dikuarantin di hotel bermula 1 Jun depan. Menurut Ismail, caj sebanyak 50% lagi akan ditanggung oleh kerajaan. Walaupun bagi bukan warga negara Malaysia, termasuklah pemas tautin tetap dan lain-lain, mereka akan dikenakan caj hotel sepenuhnya. Maksudnya mereka akan tanggung semua caj yang dikenakan kepada mereka. Malaysia mencatatkan 60 lagi pesakit sembuh sepenuhnya, menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dari jangkitan wabak itu ialah 5,706 atau 81.4% daripada keseluruhan kes. Setakat tengah hari tadi, 31 lagi kes COVID-19 baru, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan yang dicatatkan adalah sebanyak 7,009. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham juga hari ini memaklumkan tiada kematian baru dilaporkan, menjadikan jumlah korban kekal sebanyak 114 kes. Ingin dimaklumkan bahawa 31 kes baru yang dilaporkan, 10 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 21 kes adalah penularan tempatan, di mana 10 kes adalah bukan warga negara dan 11 kes adalah warga negara Malaysia. Peguam Negara Idrus Harun enggan mengulas dakwaan laman web Sarawak Report bahawa Jabatan Peguam Negara AGC kini dibanjiri dengan permintaan pelbagai pihak yang bersedia membuat tawaran. Ini susulan keputusan mahkamah yang melepas tanpa membebaskan DNAA, anak tiri bekas Perdana Menteri Riza Aziz, atas tuduhan pengubahan wang haramnya melibatkan dana 1MDB. Artikel terbitan Sarawak Report memetik sumber yang rapat dengan AGC mengatakan semua peguam jenayah yang mewakili sekitar 25 atau lebih defendant daripada UMNO sedang berlumba-lumba membuat tawaran bagi anak guaman mereka. Ketika ditanya Malaysia Kini apakah beliau telah memberi reaksi berhubung artikel tersebut, Idrus sekadar menjawab tidak. Sumber itu mendakwa bahawa permohonan Riza adalah one-off pada bulan November tahun lalu kerana tidak ramai yang berani cuba berbuat demikian di bawah Peguam Negara Tommy Thomas sebelum ini. Selain Najib dan Ibu Riza Rosmah Mansor, sejumlah pemimpin UMNO termasuk Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi, Boh Mokhtar Radin, Abdul Aziz Abdul Rahim, Tengku Adnan Tengku Mansor, Muhammad Isa Abdul Samad dan beberapa yang lain sedang didakwa atas kes rasuah. Ketua Perbankan Parlimen Anwar Ibrahim melahirkan rasa bimbang dengan perjanjian penyelesaian yang menyaksikan Riza Aziz diberi pelepasan tanpa pembebasan DNAA berhubung dakwaan pengubahan wang haram baru-baru ini. Anwar turut menyifatkan keputusan yang berlaku umpama filem terkenal Allahyarham P. Ramlee antara dua darjat. Kita harus tegas dalam soal 1MDB. Tapi juga kita tahu ya, di kalangan menteri-menteri yang punggah kekayaan, projek terang-terang masih berlaku sekarang. Ya. Dan juga dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu, ini di mana SPRM tidak betul-betul agresif untuk menangani masalah ini. Jadi kalau kita bincang rasuah, kita tidak mau rasuah itu memelihara golongan atasan, bangsawan dan korporat dan mendera golongan di bawah.
11 anggota Exco Kerajaan Negeri Kedah yang baru mengangkat sumpah jawatan itu hari ini di Wisma Darul Aman dengan Menteri Besar baru Muhammad Sanusi Mat Noor memegang sebahagian besar portfolio. Barisan Exco berkenaan terdiri daripada 8 adun PAS, 3 dari Bersatu, 2 bebas dan seorang daripada UMNO menyaksikan 8 muka baru dilantik. Sanusi yang juga adun PAS Jeneri memegang 7 portfolio iaitu Perancang Ekonomi Negeri, Perancang Negeri, Hal Ehwal Tanah, Hasil Bumi dan Sumber Asli, Kewangan, Majlis Ekonomi Kedah dan syarikat berkaitan Kerajaan Negeri. 2 bekas adun PKR di Kedah yang kini menyokong Perikatan Nasional dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri. Adun Runaz Azman Nasruddin yang memegang jawatan Exco Negeri di bawah Pakatan Harapan kini memegang portfolio pertanian dan industri makanan, perusahaan peladangan dan komoditi, pengangkutan dan hal ehwal masyarakat India. Sementara itu, Adun Sidam Robert Ling memegang portfolio perumahan, alam sekitar, perpaduan, hal ehwal masyarakat Cina dan Siam. Kedua-dua mereka meletakkan jawatan dari PKR minggu lepas dan mengisytiharkan diri sebagai calon bebas selepas hilang keyakinan terhadap kepimpinan parti. Mereka menyertai 4 adun Bersatu yang beralih sokongan kepada Muhyiddin sehingga membawa kepada kejatuhan Menteri Besarnya sebelum ini, Mukris Mahathir. Pihak polis dan imigresen hari ini menjalankan operasi ke atas pendatang tanpa izin di Bandar Lama Petaling Jaya 3 hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berakhir di kawasan itu. Ramai anggota polis dilihat memasuki zon perintah berkurung itu bermula jam 8 pagi ini dengan beberapa bahagian pagar kawat berduri dibuka untuk mereka masuk. Kira-kira 200 orang pendatang asing tanpa izin yang berasal dari pelbagai negara telah ditahan dan akan dipindahkan ke depot-depot imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Khairul Zaimi Daud hari ini mengesahkan warga asing yang ditahan daripada kesemua operasi yang dijalankan bermula 1 Mei lalu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Dan daripada operasi-operasi pemindahan yang dijalankan sebelum ini, jumlah warga negara asing tanpa dokumen yang ditahan setakat ini ialah 1,763 orang daripada pelbagai negara, khususnya negara Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan juga Pakistan. Baik, sekian sahaja dari saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kintv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.